Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Adam Malik bin Haji Ahmad, pelajar daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, mengambil jurusan Ijazah Sarjana dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional, akan membentangkan kajian yang sedang saya lakukan, iaitu kajian tentang kesediaan guru, kompetensi kendiri dan kesediaan infrastruktur terhadap aplikasi Android Jom Ambil Sijil Google dalam kalangan tenaga pengajar di Sekolah Menengah Teknik dan Kolej Vokasional. Saya akan membentangkan tentang penyataan masalah. Penyataan masalah saya akan bahagikan kepada 3 variabel, iaitu yang pertama, tahap kesediaan, tahap kompetensi dan kesediaan infrastruktur. Untuk tahap kesediaan, saya telah membuat beberapa pembacaan dan saya dapati ada 2 artikel yang menyentuh tentang tahap kesediaan guru terhadap penggunaan bahan digital. Yang pertama daripada Alia et al. Tahun 2021, mereka telah menyatakan bahawa tahap kesediaan guru untuk menggunakan dan memaksimumkan kepenggunaan e-pembelajaran di sekolah adalah di tahap yang rendah. Jadi, seterusnya daripada Kamaruzuki 2021 juga mengatakan tahap kesediaan guru-guru sekolah menengah di luar bandar terhadap pelantar e-pembelajaran Google seperti Google Classroom adalah di tahap yang rendah. Seterusnya saya akan menyentuh tentang tahap kompetensi, bererti tahap kemahiran menggunakan bahan digital yang ada kepada setiap guru. Daripada Saidin dan Husnin tahun 2021, mereka mengatakan yang tahap kompetensi guru-guru sekolah menengah luar bandar terhadap pelantar M pembelajaran, iaitu Google Classroom adalah di tahap yang rendah. Daripada Ki Muhammad Yusof et al. Pada tahun 2021 juga mendapati tahap kompetensi seseorang pengajar untuk menggunakan medium e-pembelajaran adalah rendah kerana tidak semua pengajar dapat akses dengan baik. Seterusnya ialah berkaitan dengan kesediaan infrastruktur. Daripada Anis Tangayah et al. Pada tahun 2020, mereka mendapati infrastruktur dan capaian internet yang tidak memuaskan dan perubahan kurikulum bagi kursus vokasional yang kerap menyebabkan kadar penggunaan VLE Frog menjadi rendah. Nick Abdullah et al. Pada tahun 2021, mereka juga mendapati cabaran yang dihadapi oleh guru semasa pandemik berlaku ialah kurang kesiapsiagaan infrastruktur digital. Seterusnya saya akan menyentuh tentang objektif kajian ini. Yang pertama ialah mereka bentuk dan membangunkan aplikasi Android Jom Dapatkan Sijil Google. Untuk pengetahuan anda semua, Jom Dapatkan Sijil Google ini dibina daripada pelantar Google Android yang mana guru-guru boleh akses di setiap telefon pintar yang ada. Yang kedua, mengenal pasti tahap kesediaan menggunakan aplikasi Jom Dapatkan Sijil Google terhadap guru-guru yang mengajar subjek teknik dan vokasional. Yang ketiga, mengenal pasti tahap kompetensi menggunakan aplikasi Jom Dapatkan Sijil Google terhadap guru-guru yang mengajar subjek teknik dan vokasional. Dan yang keempat, mengenal pasti tahap kesediaan infrastruktur guru dalam menggunakan aplikasi Jom Dapatkan Sijil Google terhadap guru-guru yang mengajar subjek teknik dan vokasional. Untuk pengetahuan semua, Jom Dapatkan Sijil Google ini ialah sebuah aplikasi yang dibina untuk meningkatkan kemahiran dan juga meningkatkan pelbagai lagi ilmu tentang e-pembelajaran yang mana guru akan memperoleh sebuah sijil yang mana diiktiraf oleh Google, dan sijil itu bermaksud seseorang guru ataupun tenaga pengajar dapat menimba ilmu berkaitan dengan e-pembelajaran. Persoalan yang pertama, apakah tahap kesediaan menggunakan aplikasi Jom Dapatkan Sijil Google terhadap guru-guru yang mengajar subjek teknik dan vokasional? Persoalan kedua,
apakah tahap kompetensi menggunakan aplikasi Jom Dapatkan CJ Google terhadap guru-guru yang mengajar subjek teknik dan vokasional? Dan yang ketiga, apakah tahap kesediaan infrastruktur guru menggunakan aplikasi Jom Dapatkan CJ Google terhadap guru-guru yang mengajar subjek teknik dan vokasional? Seterusnya berkaitan dengan kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini saya pecahkan kepada dua pihak, iaitu kepada tenaga pengajar, bererti guru ataupun pensyarah di sekolah, dan yang kedua kepada bahagian pendidikan latihan teknik dan vokasional atau saya ringkaskan kepada BPLTV di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kepada tenaga pengajar, ianya dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dan kekangan-kekangan yang berlaku berkaitan dengan menggunakan aplikasi yang dibina. Penyelidik juga dapat mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang guru dalam menguasai aplikasi ini. Kepada BPLTV pula, ianya boleh dijadikan rujukan dan bahan ilmiah kepada semua agensi berkaitan dengan teknik dan vokasional. Ianya boleh dijadikan sebagai panduan untuk merancang perbentukan dasar maupun kurikulum pada masa hadapan berkaitan dengan subjek teknik dan vokasional. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tinjauan literatur. Saya pecahkan kepada tiga bahagian iaitu kesediaan guru, kompetensi guru dan kesediaan infrastruktur guru. Daripada kesediaan guru, Hussein Alakas dan Norizan Abdul Razak pada tahun 2018, mereka mendapati yang guru bahasa Inggeris masih belum bersedia untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran bahasa Inggeris. Mereka berdua juga mengatakan pada tahun 2020 yang guru perlu bersedia mengikuti perkembangan terkini dari segi pengetahuan, kemahiran dan gaya pengajaran moden dalam menghadapi tuntutan revolusi industri keempat. Dan artikel ini telah ditambah baik oleh Munusami dan Nordin pada tahun 2021. Mereka mencadangkan yang perlu usaha yang berterusan untuk menggalakkan amalan penggunaan teknologi dalam kalangan guru agar mereka mengamalkan strategi pengajaran yang lebih efisien dan dinamik. Seterusnya, saya akan fokuskan tentang kompetensi guru. Daripada Azhar dan Iqbal pada tahun 2018, mereka menyatakan yang kekurangan antarmuka ataupun interface yang mesra pengguna adalah punca utama tenaga pengajar di Karachi tidak berkompetensi dalam menguasai e-pembelajaran. Dan Zakaria et al. Telah menambah baik yang pendidik perlu cekap dalam mengendalikan maklumat, komunikasi dan teknologi ataupun ICT kerana mereka adalah ejen yang akan memudahkan pelajar untuk berdikari dan belajar sendiri. Seterusnya tentang kesediaan infrastruktur guru. Daripada detail pada tahun 2018, beliau menerangkan di negara Nepal, terdapat kekurangan sumber infrastruktur dan strategi pelaksanaan projek yang lemah bertindak menentang usaha dalam menjayakan sesi kelas maya. Dan artikel ini telah ditambah baik daripada Onyema tahun 2019 di Nigeria. Antara cabaran yang dihadapi guru di sana semasa proses kelas maya ialah sambungan internet yang lemah. Dan Munusami dan Nordin pada tahun 2021, mereka mencadangkan yang pihak-pihak yang terlibat dengan pendidikan hendaklah mengambil cakna untuk menyelesaikan masalah infrastruktur ini secepat mungkin supaya penggunaan teknologi dalam mata pelajaran bahasa Tamil dapat ditingkatkan lagi. Seterusnya tentang metodologi, saya akan pecahkan kepada 4 bahagian iaitu reka bentuk kajian, populasi dan sampel, analisis kajian dan instrumen kajian. Seterusnya berkaitan dengan reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini ialah berbentuk deskriptif yang mana ia membolehkan penerangan dilakukan terhadap sesuatu fenomena dengan menganalisis data deskriptif yang diperoleh dari soal selidik. Penerangan tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan antara pemboleh ubah yang wujud dalam sesuatu masalah daripada Imran 2016. Antara aspek yang akan dikaji ialah penggunaan aplikasi Jom Dapatkan CJ Google, tujuan aplikasi Jom Dapatkan CJ Google digunakan,
Perbezaan penggunaan aplikasi Jom dapatkan CJ Google antara jantina guru dan kajian ini turut mengkaji hubungan antara ciri-ciri guru dengan penggunaan aplikasi Jom dapatkan sijil Google. Seterusnya berkaitan dengan populasi dan sampel. Untuk pengetahuan anda semua, sampel ini akan diambil daripada guru di sekolah menengah teknik dan kolej vokasional di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, iaitu sejumlah 13 sekolah ataupun 12 kolej vokasional dan 1 sekolah menengah teknik akan dipilih daripada penyelidik, yang mana sampel yang akan diambil sebanyak 400 daripada 1461. Untuk pengetahuan anda semua, 1461 bermaksud jumlah kesemua guru kolej vokasional dan sekolah menengah teknik di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Dan saiz sampel yang akan diambil hanyalah sebanyak 400. Pendekatan yang akan saya gunakan ialah pendekatan kuantitatif dan kaedah persampelan yang akan digunakan ialah borang soal selidik iaitu sampel secara rawak. Analisis kajian ini akan digunakan dengan kaedah kuantitatif iaitu menggunakan instrumen soal selidik, yang mana aplikasi yang akan digunakan ialah SPSS, dan statistik deskriptif ini akan digunakan untuk mencari soal selidik tentang kekerapan peratusan min dan sisihan piawai kefahaman responden tentang e-pembelajaran. Dan seterusnya ialah tentang rujukan yang telah saya lampirkan daripada proposal yang telah saya buat. Setakat itu saja penyampaian daripada saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.